Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So seperti biasa Santai Chill akan bawakan anda pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, kalau kau tengok aku sekarang mungkin kau agak pelik. Kenapa ada gambar Sudirman kat belakang ni? Sebab kita berada di studio Gigi Emas gang. Okay, jadi tetamu jemputan kita hari ni lah. Dia bukan tetamu lah, kita mau kepada borak-borak santai raya. So hari ni tetamu kita Gigi Emas, lain tak bukan Jack. Assalamualaikum dan salamlah kebersejarah. Itu dia geng dengan tagline dia. Siapa tak kenal lagi tu, aku pun tak tahulah. Kau tak cukup Melaka lah pada aku kan. Jadi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Daripada korang yang mana belum follow kita orang punya social media, link ada disediakan di bawah, dan tekan link tersebut, follow kita orang rapat-rapat. Dan pada korang yang ada cerita nak sampai kepada kami, link WhatsApp juga ada disediakan di bawah, dan bagi tahu yang korang ada cerita seram nak sampaikan. Okay, jadi bila kita pada korang yang mana belum kenal Jack, kau boleh pergi dekat kita punya playlist nama Jack. So kat situ aku rasa korang pun dah boleh berkenalan siapa Jack ni. Okay, kita punya duta daripada Melaka. Okay Jack, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Buat tanya macam aku yang jemput kau. Padahal kita yang datang studio dia ni Tak apa. Bahasa mudahnya kalau ikutkan, Syuk yang tetamu sebenarnya. Aku yang jemput dia datang sini. Sekali-sekala kita tukar angin. Dia sebenarnya kita ada shoot lain tadi untuk Gigi Emas punya video. Jadi kalau korang nak tengok video tu, boleh check kita orang punya kita orang punya video dekat Gigi Emas Studio. Jadi kali ni pula, bila korang dah lepak dekat Santai Chill, memang cerita seram lah adanya. Baik, bercerita tentang hari raya. Cerita raya ni kau ada cerita seram tak? Ada. Okay, jadi untuk kita nak bawakan vibe raya ni kan, dengan orang tengah menjamu selera, makan rendang ketupat ni, apa kata kita sajikan diorang pula dengan cerita seram kau? Okay. Pertama sekali, selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada penonton-penonton Santai Chill. And then aku nak minta maaf, anda kata aku ada tersalah silap sebelum ni sebab aku baca komen-komen korang. Aku baca kan, ada yang tak suka sebab aku banyak sangat mencarut kan. So aku harap lepas ni Syuk rajin sikit nak beepkan aku mencarut tu. So minta maaf juga dari pihak Santai Chill kan, sebab pada kita mungkin benda tu terpandang, benda ni tak boleh macam tu. Kalau ikutkan, aku tak ada nak justify pun, sebenarnya carut memang tak boleh. Tapi betul. Kadang-kadang macam mana cakap, aku memang kalau dah shock bercerita, habis lah, memang jahanam. Okay, so tanpa membuang masa lagi, so aku nak share satu cerita yang pernah berlaku dekat aku di waktu raya. Okay, untuk pengetahuan korang semua dan untuk pengetahuan Syuk juga, sebelum aku tinggal dekat Melaka ni, aku membesar dekat Kelang, Selangor. Okay, untuk lebih spesifik, kejadian ni berlaku semasa aku duduk dekat Teluk Gadung kecil. Okay, dulu aku duduk masa aku duduk Kelang, aku pindah banyak tempat.
Ada aku duduk dekat Kampung Delik, ada aku duduk dekat Jalan Yadi, ada aku duduk dekat Sungai Udang, ada juga aku duduk dekat Teluk Gadung Kecil. Jadi masa cerita ni berlaku, aku duduk dekat Teluk Gadung Kecil dan waktu itu aku masih lagi bersekolah rendah. Tapi spesifik darjah berapa aku tak ingat. Aku dah lupa sebab benda ni dah berlaku lama sangat, sangat-sangat lama. Okay. Masa tu aku rasa dah lebih daripada raya ke-7 sebab aku dah balik ke Kelang. Sebab biasanya raya aku akan balik ke Melaka sebab kampung aku memang kat Melaka. Dan benda tu berlaku bukan dekat Melaka, benda tu berlaku dekat Kelang. Jadi aku rasa dah lebih raya ke-7 sebab biasanya first raya sampai raya ke-4, 5 biasanya aku kat Melaka. So biasanya kita raya rumah kawan-kawan bapak aku ke kawan-kawan mak aku apa tu selepas daripada balik daripada kampung lah. Okay. Jadi kejadian ni berlaku semasa aku pergi beraya dekat rumah kawan baik bapak aku. Kawan baik bapak aku ni dia sangatlah baik. Serius aku cakap, dia sangat baik. Sebab bila bapak aku susah ke apa kan, dulu family aku tak adalah berapa orang kata apa, berada sangat. Dan kawan baik bapak aku ni dia sangat kaya. Untuk level dia pada tahun tu, bagi aku kaya gila. So tapi dia sangat baik kan. Bila bapak aku susah dia tolong. Kadang-kadang kita tak minta tolong kan, tapi bila dia datang rumah kan, dia tengok kan, dia sini tolong. So disebabkan dia terlampau baik dengan kita menghargai budi dia. Jadi setiap tahun kita mesti akan raya rumah dia kan. Kalau raya rumah dia, first makan memang mewah gila. Keduanya, duit raya dia memang best tau. Oh, duit raya dia bukan kaleng-kaleng. Duit raya dia duit warna ungu bai. Untuk pada zaman tu, duit raya warna ungu gila babi tau. Kau dapat duit merah pun kau dah macam selalu dapat duit biru duit biru 2 keping kan. Jadi kau sangat bersyukur bila kau dapat duit warna merah. Tapi ni dapat duit warna ungu. Macam 100. Macam main forex. kan, aku terus macam memang syok kan. Macam kan best kalau kawan-kawan bapak aku semua macam ni. kan, senang aku capai target kan. Aku rasa aku jalan 10 rumah, okay, dah capai target dah. kan. So kita raya rumah dia. So waktu tu waktu malam. Jadi biasanya kalau raya rumah kawan-kawan baik bapak aku ni, kita raya lama tau. Kita akan lepak rumah dia lama, borak apa semua kan. Jadi tapi benda tu berlaku kita raya rumah dia waktu malam. Maksudnya lepas maghrib atau lepas isyak kita gerak rumah dia. So raya. Then dah dekat pukul 12 macam tu lah. So kita pun nak gerak balik lah, sebab takkan nak meraya sampai 1-2 pagi. Orang pun nak tidur ke kan. So kita, tapi sebelum pukul 12 kita gerak balik. Sekejap bagi aku minum air. Aku tak tahu kenapa tekak aku asyik sekat ni. Okay, minta maaf guys. Okay, so masa on the way balik tu, kita melalui satu jalan. Aku tak sure sebenarnya, aku dah lupa sebab aku dah lama tinggalkan Kelang. Jadi aku dah lupa kawasan tu kawasan apa, nama tempat dia. Tapi yang aku ingat, aku ingat environment dia. Okay, masa kita lalu tu, di jalan kiri kanan aku kelapa sawit tau. Kelapa sawit saja. Dan lampu jalan jarak dia jauh gila. Faham tak? Dia macam contoh lampu oren tu, tembak sini, depan sikit tak nampak, gelap betul. Kau nampak ujung sana bawa lampu balik. Okay, so lampu jalan tu sangat, jadi keadaan tu sangat gelap kan. Dan agak mustahil untuk kau apa orang cakap, nampak apa-apa dekat dalam tu, sebab sangat gelap lah kan. Melainkan ada tiba-tiba contoh ada orang buka torchlight ke, maybe ada orang dia buka torchlight, dan kau akan nampak dia. Okay. So sangat mustahil kat situ. Jadi nak jadikan cerita, masa on the way, masa kita lalu jalan tu quite panjang juga. Dan masa lalu jalan tu, tiba-tiba adik aku yang nombor 2, masa tu adik aku nombor 3 belum lahir, atau maybe aku sebelum lahir. Okay, tiba-tiba adik aku yang nombor 2 ni melalak nak susu. Dia melalak memekak je kan. Jadi nak tak nak, sendawa pula. Biasalah bawa lepas makan lemang. Okay, apa nak jadikan cerita, adik aku melalak. Jadi dah melalak memekak, so terpaksa berhenti. Terpaksa berhenti sekejap tepi jalan buat susu. So barang-barang susu memang dah siap dekat bonet kereta. Jadi mak aku pun turun. Kita berhenti tepi, mak aku pergi kat bonet buat susu. Buat susu. So buat, and then siap susu bagi adik aku. So adik aku minum, and then kita pun naik kereta jalan balik.
Then everything nothing happen pada masa tu. Dan balik apa semua. So sampai rumah, mandi apa semua kan. Kemas-kemas, lepas tu kira duit raya, tengok berapa target ini dah dapat kan. So kumpul-kumpul. So tidur. Okay, tidur. Aku pun tak ingat lah apa aku mimpi pada masa tu. Dan tiba-tiba aku terdengar orang menangis. Tengah aku tidur tu aku dengar orang menangis. Dan aku mula-mula fikir macam aku ingat aku mimpi benda tu. Aku dengar orang menangis. Macam mimpi kan, dengar orang menangis. Macam, dan lama-lama aku rasa macam ini bukan mimpi tu. Dalam tidur tu aku macam okay, ni bukan mimpi tu, ini real tu. So aku macam dengan secara tak sedarnya aku macam okay, aku buka mata terus je. Macam aku tahu aku tengah mimpi. So aku buka mata. So aku balik pada alam reality. Dan bila aku buka mata, aku dengar macam memang betul lah aku dengar suara menangis kan. Lepas tu aku macam bangun kejap. Aku bukanlah bangun terus berdiri. Aku bangun macam kita baring. So kita bangun duduk, kita fokus kan. So aku dengar rupanya menangis tu daripada bilik sebelah. Dan baru aku dah lama-lama, sebab kita mamai, jadi kita macam agak lambat, agak loading untuk kita detect sebenarnya. Dan masa tu pula kita budak kecil lagi. So kita macam ambil masa untuk fokus. Dan fokus tu suara mak aku. Dan mak aku tengah menangis. Dan aku macam, apa hal mak aku menangis pula ni kan. Aku mula tegak hati nak bangun pergi bilik mak aku, nak tanya apa hal kan. Tiba-tiba dalam kata aku berniat nak, aku macam tengah decide nak bangun tak nak. Tiba aku dengar mak aku macam meraung tau. Tapi bukan suara mak aku. Okay. Aku macam, bila aku, so kat situ aku terkejut. Aku macam kata okay, ni bukan mak aku ni. Okay, ni bukan mak aku. So kat situ aku dah sedar yang mana mak aku dah kena rasuk. Okay. Dan untuk memahamkan konteks, bila aku dah sedar yang mak aku kena rasuk, aku dah tak takut dah. Aku macam okay, mak aku dah kena rasuk lagi. Kenapa aku cakap lagi? Okay, mak aku dulu masa aku sekolah rendah, kena rasuk tu adalah tradisi. Sebab mak aku sangat lemah semangat sebenarnya. Okay. Jadi aku dah tengok bermacam-macam siri mak aku kena rasuk. Aku dah tengok macam-macam jenis benda yang masuk dalam badan mak aku. Jadi disebabkan mak aku sangat lemah semangat. Jadi bila aku dapat tahu tu kan, aku macam okay, mak aku kena rasuk lagi ni kan. Jadi aku macam fikir, salahnya makin lama makin kuat dia nangis, dia meraung tu. Sampai aku dan adik aku pun terbangun, terjaga, dia terus nangis. Aku macam alamak kan. Betul aku macam okay, nak tidur ke tak kan. So aku macam mampus lah tidur ya, buat tak tahu kan. Nanti pada pandai lah bapak aku settle. Lagipun aku macam ngantuk lagi. Aku macam tidur. Tapi aku dan tidur tu macam tidur ayam. Sebab apa? Adik kau menangis kan. Lepas tu mak kau pula meraung kan. Dia macam kau tidur ayam. Lama-lama kau pun terlelap. Memang kau betul-betul terlelap. Memang kau tak sedar. Dan tahu-tahu dah pagi. Bila aku bangun pagi tu, aku tengok makcik aku dah sampai. Makcik aku daripada Melaka. Ingat tak dulu aku ada cerita yang makcik aku kan pandai buat ubat sikit kan. So makcik aku sampai. Makcik aku tengok makcik aku sampai. So makcik aku pun buat apa-apa dekat, buatlah apa benda yang sepatutnya dia buat kan. Aku tak tahu nak sebut macam mana. Tapi aku tak dapat tengok apa benda yang berlaku sebab proses tu berlaku dekat dalam bilik mak aku. Tapi yang ada bapak aku keluar, lepas tu pakcik aku keluar, dan kita duduk kat luar apa semua kan. Lepas tu makcik aku apa benda lah. Tapi dia macam bercakap juga. Aku dengar dia macam marah-marah mak aku. Tapi the best thing is, masa borak tu memang bukan suara mak aku. Aku cakap ni bukan suara mak aku Syel. Tapi dia suara perempuan, tapi sangat garau. Tapi kau tahu tu suara orang tua. Kau tahu tak, macam suara nenek-nenek. Tapi ni nyaring. Betul aku macam aku macam fikir macam ni suara mak aku lah. Sampai aku macam fikir balik, aku dah lupa suara mak aku macam ni. Sampai aku macam kena fikir macam okay, ni suara mak aku ke suara orang lain lah. Faham tak? Aku macam faham. Aku masa tu tengah fikir sama ada, sebab dulu aku, sebab kita kecil lagi, kadang kita tak faham lagi yang mana benda ni. Bukan kata rasuk tu boleh aku ingat rasuk ni sekadar dia masuk badan, tapi still menggunakan jasad, suara yang sama. Tapi bila jadi macam tu, dia mengubah suara. Jadi aku macam boleh ubah suara kan. Aku macam okay. Dan proses tu pun berlaku. And then after that apa semua kan, lama juga nak dekat 2-3 jam kan. Aku duduk kat luar kan. Sampai kan masa proses tu berlaku, punyalah kuat dia meraung. Sampai jiran-jiran aku pun datang
Oh okay. Bunyi kuat, serius kuat gila. Tapi tak adalah sampai satu lorong dengar. Tapi jiran sebelah aku, kiri kanan, 2-3 rumah datang. So ramai-ramai kan kat rumah kan. Lepas tu proses tu berlaku dalam 2-3 jam. And then tiba-tiba mak aku pun senyap. Senyap kan. Mula dia orang nangis, lepas tu senyap kan. Tiba makcik aku pun keluar. Makcik aku keluar. Aku macam pelik lah. Macam dah settle kan. Aku macam duduk. Kita duduk tepi lah. Itu budak-budak kecil. Kita tak boleh nak menyampuk tau. Macam kita tak boleh tiba-tiba datang. Pasal makcik, pasal tak boleh. So kita duduk diam tepi. So proses apa semua, bapak aku pun masuk. Bapak aku masuk apa semua, aku tak tahulah apa bapak aku buat. And then bapak aku keluar balik. Tu borak-borak. Then jinjiran aku semua macam dah beransur. Sebab dia dah beransur tu bukan masa dah settle loh. Even masa berlaku tu pun ada yang dah beransur. Dia macam datang nak tanya khabar lepas tu dia orang gerak apa semua kan. So masa dah settle tu, bapak aku keluar balik. And then borak dengan makcik aku. Then aku pun macam biasa lah. Ui ya Allah. Ui seram weh. Tiba-tiba siri berbunyi. Kau jangan siri jangan berbunyi tiba-tiba siri berbunyi weh. Ui ini bukan buat-buat ini betul terperanjat ni aku. Ui letak jauh-jauh sikit. Aku pun lemas semangat juga ni. Okay, apa aku nak cakap tadi? Terus lupa. Okay, siri ni buat hal. Okay, bila makcik aku borak dengan bapak aku, dan aku pasang telinga lah. Okay, makcik aku cakap benda ni berpunca daripada, ingat tak aku cerita tadi kita buat susu dekat kelapa sawit tadi? Okay, berpunca dari mana? Masa mak aku buat susu tu, entah macam mana mak aku pandang dalam kelapa sawit tu. Suddenly mak aku nampak ada satu bunga dekat dalam kelapa sawit tu. Bukan tepi ke apa, dalam kelapa sawit tu. Mak aku cakap dalam hati, uish cantik bunga ni. Bunga tu dengar. Okay, first logik dia kan aku cakap tadi, lampu jarak sangat gelap. Bunga tu bukan dekat tepi longkang macam mana penghujung tepi jalan tu. Dekat dalam. So cuba kau bayangkan, macam mana kau nak nampak barang dekat dalam kelapa sawit. Betul. Tapi mak aku nampak. Dan mak aku nampak bunga tu saja. Tapi mak aku cuma tegur hati. Mak aku tak tegur pun dalam mulut. Dia tak cakap pun. Dia cakap hati macam, oh cantik bunga ni. Tapi bunga ni dengar. Bunga ni dengar dan dia ikut mak aku. Dia ikut mak aku. Dan nak jadikan cerita, kenapa aku dengar suara orang tua. Oi, kau jangan aku. Oi, jangan. Okay, so kenapa aku dengar suara orang tua? Okay, disebabkan yang masuk dekat dalam badan mak aku tu, dia adalah nenek yang sangat tua. Bahasa mudahnya, nenek si bongkok 3, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenekku kahwin dengan anak raja. Tu lagu sebenarnya. Okay, wow. Aku tunggu je. Apa ni? Siap. Tak, tapi dia nenek tua dah bongkok 3 lah. So cerita dalam tahap dia dah bongkok 3 dan dia bukan berjalan, dia melompat. Tahap dia dah tak boleh nak berjalan tu, dia melompat. Tu penerangan makcik aku. Kau pernah dengar sepanjang kau dengar buat cerita seram ni? Ini first time kan? Aku pun aku macam uish. Aku okay, aku nak cakap ni aku macam takut sikit. Tapi aku macam fikir kan, macam hantu kalau dah tak boleh jalan dia lompat macam mana dia bila tua dia lompat Aku macam okay macam tu. So aku tak tahulah kalau benda tu real. So kalau aku minta maaf lah kalau ada pengamal perubatan yang ataupun orang yang ada ilmu benda ni yang kuasa macam Dajjal ni tipu. Aku tak tipu, tu penerangan makcik aku. And aku ceritakan balik kan. Tapi aku tak nak lah ambil tahu lebih-lebih betul ke tak, sebab aku pun penakut. Aku tak nak kalau aku tahu lebih-lebih aku yang trauma. Betul. So itulah yang berlaku, yang mana benda tu berlaku pada bulan raya. Dan start daripada situlah. Dulu kan orang cakap, orang selalu pesan, okay, kalau nampak apa-apa yang tak sepatutnya jangan tegur. And mula-mula aku ingat jangan tegur daripada mulut. Betul. Tapi lepas peristiwa mak aku tu, jangan, aku rasa macam dalam hati mu tak boleh tegur bai. Dia tahu. Dia tahu. Dia dengar. And dan aku fikir logik macam, kan orang selalu cakap macam kadang-kadang benda ni datang sebab dia tahu kita takut. Padahal kita tak cakap pun kita takut, tapi kita rasa kita takut kan. Jadi benda tu datang. So kat situ aku rasa mungkin logiknya dia boleh dengar sebab dia tahu je kita takut. Jadi of course lah dia boleh dengar apa yang hati kita cakap. Jadi okay, ni aku nak bagi satu tips yang aku gunakan lah untuk avoid daripada aku tegur dalam hati kan. Aku
bertindak supaya macam contoh kan, kau lalu kawasan gelap, kau tahu kiri kanan kau hutan, aku bertindak untuk tidak langsung memandang hutan tu. Macam tu, apa pun yang berlaku kiri kanan kan, aku tak pandang, aku buat pandang depan je, aku tak tahu je. Sebab apa? Contohlah kau terpandang dan kau tak nampak benda yang bukan menakutkan, dan kau tak nampak benda dan kau tiba-tiba macam, kau cakap hati macam apa benda ni kan, tapi dalam hati takut benda tu sebenarnya trigger dia untuk ikut kau. Faham. Jadi untuk avoid kemungkinan tu berlaku, aku macam okay, aku bawa kereta anak depan, aku buat lantak lah. Apa pun nak jadi kan, aku dengar apa durian jatuh ke apa kan, macam pergi mampus, orang accident ke apa pergi mampus lah. Sebab apa? Contoh aku lalu Gapam kan, kadang pukul 2-3 pagi siapa yang nak accident kat situ, mana ada orang lalu kan. Takkan tiba-tiba nak accident, tapi aku tak pernah dengar lah accident. Aku takut juga kalau aku balik ni tiba-tiba dengar pula benda tu kan, menyesal pula aku cakap macam tu kan. Tapi tu contoh lah, tu contoh. Harapnya tak berlaku lah. So itu lah cerita dia. Oh, okay. Ni first time lah aku dengar yang daripada bunga. Yelah, kalau aku pun sekali, kalau aku lalu, dia walaupun aku tak lafaz secara mulut kan, dalam hati mesti terdetik Mat. Ya, sebab aku ni pun sama macam kau. Aku jenis bukan yang mata melia. Aku kalau drive, aku akan pandang depan. Dia sampai orang cakap Dak Syuk ni kalau bawa motor kan menonong ke, sebab aku memang jenis pandang depan. Lagi satu tu kalau nampak tau, jadi cuba kalau bau. Aku nak niat macam ni. Okay, faham kan, mesti otak kau kan bau apa tu kan? Okay, sebab faham. benda ni berlaku kat aku lah. Benda ni tapi bukanlah masa raya, cuma ada satu ketika bila aku lalu satu perkuburan ni, dah lepas dalam 500 kilo aku terbau. Tapi yang pandai kawan aku ni pun, dia tak cakap dengan aku secara depan-depan lah. Dia tak ada cakap bau tak ada. Dia WhatsApp aku Mat. Okay. Dia menggunakan teknologi. Okay. Dia depan, aku belakang. Masuk dalam grup, korang bau tak? Okay. Aku kau bau juga Okay, faham. Member aku seorang ni tak main pun kan. Dia pandang kat luar je. Jadi aku tunjuk kat member kan, sini tunjuk handphone dengan niat macam okay, dia boleh tahu apa yang kita tengah bincang. Korang bau apa? Aku cakap aku cakap punya menyesal aku cakap. Aku tunjuk kat dia, member aku terus lama hujung tu singgah makan baru borak. Okay, faham. Tapi so pada pendapat aku pula benda ni dia tegur tak tegur, dia asbab dia nak ganggu kita ke, nak jadi kita. Dah kenapa kalau kita tegur dia kan. Ni bukanlah cakap meninggi diri ke apa. Pada aku dia ada 1001 cara lah nak mengganggu kita. Tapi memang pada aku dorang ni boleh sense kita kalau kita takut. Ya, sebab kau kata bau apa ni, itu dah bagi tanda-tanda yang kita ni lah, ada takut. Faham. So dia boleh follow macam kau cakap tadi. So aku buka cerita aku pula. Okay. Dia cerita aku ni more pada misteri lah. Dia more pada benda yang macam kau fikir kan, macam mana boleh jadi macam ni. Dia bukanlah cerita seram sangat. Okay. So benda ni berlaku sebelum raya, which is sebelum puasa juga. Okay. So satu malam ni aku mimpi. Aku sedar memang malam tu aku mimpi aku dalam satu bangunan abandoned yang lama. Aku sebangunan tu aku tak tahu apa bertingkat, tapi memang dalam mimpi aku tu, aku dari tingkat atas sekali aku lari tau. Aku lari dengan keadaan aku yang berpeluh-peluh. Sampai aku rasa badan aku, baju aku dah belecak tau. Aku lari bawah. Aku pandang belakang, dia tengah kejar. Lari. Masa tu aku tengah fikir, aku ni kena kejar apa masa kat tengah-tengah. Pandang balik, tu dia Pontianak. So aku dah sedar. Lagi aku pecut kan. Lagi sampai bawah. Sampai dekat ground floor tu, bawah sekali. Aku nak bagi tahu yang bangunan abandoned ni dia langsung tak ada pintu dan dia tak ada macam dinding luar, which is kalau aku nak keluar, aku boleh ikut dia mana-mana. So aku keluar. Maksudnya ibarat tak ada dinding luar tu, macam contoh kau terjun pun boleh. Macam dia macam aku keluar je terus tanah jalan. Okay. Tapi kiri macam jalan. Tapi dia bertingkat. Tapi keliling aku ni semak. Semak, sini ada pokok pisang. Dan aku pergi ke pokok pisang, sebab kat pokok pisang ni macam ada celah kau boleh lari tau. Faham. Daripada kau kat semak-semak, kau tak tahu dalam semak tu ada apa. Jadi aku cakap ada pokok pisang, cabut. Aku lari dalam tu. Sebab kira aku cakap kau kat ground floor ni kan, benda terbentang luas, kau nak menyeruk mana kan. Confirm lah aku cakap aku cabut lagi, aku masuk pokok pisang.
Aku lari sampai pokok pisang tau. So di depan aku kan. Uish. Di depan Okay. aku cakap, alamak Tapi masa aku tengah lari tu, dia dah depan aku, dia terus tangan dia ni kan, dia macam jari dia macam kuku panjang-panjang tau, tajam-tajam. Dia seluk masuk dalam perut aku. Uish. Dah macam cerita apa yang The Mummy yang apa Tom Cruise berlakon tu. Okay. Tapi benda tu membuatkan aku tersedar daripada mimpi. Dengan keadaan okay. Aku lupa ni mimpi. Okay. Dengan keadaan perut aku sangat sakit. Okay. Maknanya mimpi tu terasa sangat real lah. Aku bangun dengan Okay. sampai aku rasa ni krem ke apa siap. Okay. Tapi dia kat tengah ni aku cakap, sakit doh. Aku cakap sumpah sakit tau. Sampai aku macam aku nak minta tolong mak bapak aku pun masa ni dah pukul berapa, aku tak nak ganggu diorang kan. Sakit tu. Dan bila, tapi belum pagi lah sebenarnya kita. Belum pagi dia masih kau terjaga macam maybe 3-4 pagi lah. Dia nak ke arah subuh lah. Okay. Dan bila je macam tu aku fikir kan, apa pasal boleh sakit Itu mimpi kan. Asal sakit Dan bila aku nak tidur balik tu aku takut tau. Okay. Kalau aku sambung mimpi tadi macam mana Okay. Jadi aku fikir macam tak payah tidur, kita solat subuh, kita tunggu. So aku tak cerita mak aku berjadi sebab mimpi kan. Kita fikir mainan tidur kot. Kita pun tak ada ambil uduk tadi, terlupa nak baca doa semua kan. Okay. So cerita tu habis. Masa tu pun Ramadan kan. Puasa dan raya. Jadi aku ni bila raya aku akan balik ke kampung Meru, Kelang, Selangor. Okay. Kat sana ni macam-macam jalan ada jalan kopi, jalan nenas, nama jalan-jalan buah, nama kopi kan. So aku tak nak bagi tahu kampung aku kat jalan mana. Tapi nak cerita kan, dia kalau kat sana tu memang kita orang saudara mara tu, kalau satu jalan tu memang semua kenal lah. Jadi bila waktu raya memang kita akan ke rumah-rumah jiran-jiran, saudara mara ni, tegur siapa kan. So aku pergi ke beraya ke rumah jiran pakcik aku, satu rumah. Aku tak ada kenal sangat. Yang kenal ni mak aku lah dengan jiran tu borak rancak. Aku kat tepi ni anak dia jenis yang boleh cakap kalau ada orang datang raya nyurut dalam bilik. Macam-macam adik-adik aku juga kan, budak-budak. Faham. So aku ni duduk kat sofa, aku cakap apa benda nak buat ya. So aku mandang kat rumah dia. Mandang kat tepi ni kan. Wah, ada koleksi buku mastika mat. Komen banyak lagi kan. Dulu orang dulu suka simpan mastika kan. Aku tak tahu lah kalau sekarang dikeluarkan lagi kan. Sebab aku rasa tak jumpa lah kan. Jadi aku macam, daripada aku tak buat apa, baik aku baca. Sebab aku memang suka juga dengar cerita-cerita seram ni kan. Faham. So aku macam mana yang menarik cakap, tak apa ambil atas lah. Dengan harapan atas ni paling latest lah kan. Macam, tajuk best-best kan. Apa ni, apa mayat hidup kembali lah kan. Dan aku baca sampai dah ke tengah Aku baca ke tengah. Benda yang paling aku pelik, bangunan dalam mimpi aku tadi tu boleh ada dalam buku tau. Ada cerita yang pasal kau mimpi tu. Dia mengisahkan seorang lelaki bila dia lalu kat satu jalan ni. Okay. Dia memang nampak, dia masa dia tengah tengok ke arah bangunan abandon tu, dia nampak ada satu cahaya yang bergerak pantas dan akhirnya dia hilang ke pokok pisang. Okay. Aku tengah nak faham ya. Tak apa cerita. So kau faham tak? Yang bergerak, dia kata dari atas sampai ke bawah. Bergerak laju. Gerak. Masa dekat ground floor tu, dia tengah macam berpusing-pusing dan dia pergi ke pokok pisang dan akhirnya hilang. Kau boleh relate tak dengan cerita aku? Tak, aku rasa macam, adakah kau cuba nak cakap yang mana apa yang dia nampak tu adalah roh kau yang tengah bermimpi? Dia pada pendapat aku macam sama ada aku ataupun benda tu. Kan? Baik. Dia boleh buat cerita tau. Dia boleh buat cerita thriller. Sebab satu kita selalu tapi dengar. Tapi ni real lah. Sumpah. Allah aku cerita betul-betul. So aku fikir kalau aku tak pernah dengar roh kita nampak ataupun dalam agama dijelmakan dalam cahaya, tak ada kan? Tapi faham. Aku pernah dengar hantu, kalau kita dari jauh kita nampak dia bercahaya.
ataupun dalam bentuk api, dalam bentuk bola api atau bola cahaya. Okay. Itu pun aku pernah dengar juga. Aku assume benda tu adalah benda itu. Okay. Yang kakak cantik tu lah. Okay, kan? faham. Dan betul lah aku tahu ini pokok pisang, ini bangunan tu. Sama. Betul, meremang bulu roma aku masa tu. Aku macam, aku nak cerita siapa bagi percaya. Okay kan? So aku macam, okay, macam mana kan ya? Macam mana aku nak cerita? Otak aku masa tu dah tak berfungsi lah. Tak berfungsi macam mana aku nak relate dengan benda ni. Tapi apa yang menjadi persoalan aku sekarang, dia menimbulkan persoalan lah. Is it roh kita betul-betul boleh dikejar dengan benda tu? Okay. Kan? Ataupun dia adalah permainan tidur sahaja. Dan mungkin sebab orang nampak benda tu. Dan aku beberapa kali aku pernah mimpi yang tempatnya memang wujud. Okay. Contohnya aku pernah 3-4 kali mimpi satu buah rumah lama, sebuah rumah lama. Dalam rumah aku tu dia just pandangan rumah dari depan warna hijau. Macam kau boleh bayang tak green screen? Green screen atau bukan green screen. No, green screen apa tu? Kalau night mode yes. Okay. Iya ke? Kalau orang buat paranormal night vision tu. Yes, night vision kan. Hijau tu kan. Dalam mimpi aku tu aku nampak rumah tu di depan. So aku macam okay. Tapi 3-4 kali siap. Macam mana lah aku mimpi rumah ni. So aku tak fikir sangat lah rumah tu lantak lah. Sebab aku tak ada masuk ke apa, just aku nampak pandangan dari depan. Tapi ada sekali ni aku rombongan sekolah. Aku rombongan ke Perak. Teluk Intan tak silap aku. So masa aku dalam bas, kita handphone tak ada tu kan, masa sekolah lagi tu. Pandang aku kat luar kan, tengok tempat orang. Oh macam ni rumah suasana kat Perak. Tengah-tengah aku pandang tu, rumah dalam mimpi. Okay. Sebiji. Okay. Aku cakap betul. Sekarang ni macam mana aku mimpikan tempat ni. Okay, faham. Is it memory roh kita boleh dapat kat fizikal? Faham tak? Okay, kalau yang tu aku boleh relate lah. Maybe orang selalu cakap deja vu lah. Sebab kau dah mimpi benda yang in the future yang kau akan jumpa. Cuma yang sebelum tadi ni aku macam nak relate dengan deja vu. Tak juga. Sebab deja vu biasanya orang cakap, okay, kau dah mimpi dan kau jumpa benda tu. Masalahnya kau mimpi tapi benda yang berlaku tu orang lain dia nampak. So macam okay, tu apa benda tu, macam okay, kita tak nak panggil kita istilah apa. Tu aku cakap ni apa. Okay, kan, kalau macam ada teori tu kan, aku macam ada orang cakap itu deja vu. Okay. Then, tapi tak kena. Tak, yang rumah. Rumah yes. Tapi yang cerita yang sebelum tadi ni tu, aku cakap ni benda apa Aku jam tu kat situ lah. Okay, faham. Tapi aku ada baca satu teori. Tapi ni teori sains lah. Dia bukan Islam ke apa. Ni teori sains barat punya. Dia ada cakap yang mana bila kita tidur kan kita bermimpi. Sebenarnya dia punya teori, apa yang kita mimpi tu adalah roh kita selepas kita mati. Okay, faham Okay. Maksudnya bila kita dah mati, roh kita akan terbang in the future. Okay, kita menjelma jadi roh in the future. Tapi sebenarnya bukan kita mati sebenarnya. Sebenarnya roh kita pergi ke future. Dan orang yang ada, yang wujud ketika zaman tu, yang masa roh kita pergi, dia akan anggap kita hantu. Sedangkan kita adalah roh daripada orang zaman silam. Contoh, aku bagi contoh senang nak faham. Okay, kita sekarang 2023 dan kita tidur. Dan roh kita pergi ke 2153. Faham tak? Future jauh gila. Tapi orang yang wujud di zaman 2153 ni, dia akan anggap benda yang dia nampak tu adalah hantu. Sedangkan itu roh engkau di tahun ni. Tu teori lah. Teori. Tapi kenapa aku cakap selepas kau mati? Sebab of course takkan kau hidup 100 tahun. So dia dah jauh gila. Faham tak? So benda tu berlaku lepas kau mati. Tapi sebenarnya roh kau dah pergi dah future. Itu teori sains lah. Tapi nak relate dengan yang kau punya pun susah juga. Tapi aku tak sure lah kalau orang mati roh dia boleh merayap macam tak, tu. Itu teori sains lah. Dari segi Islam tapi, tak tahu lah. Pada aku dia boleh jadi kalau macam okay, bila dia main time lapse macam ni kan, dia bermain dengan masa kita bergerak, speed kan. Roh kita boleh pergi ke mana saja dalam masa yang sangat singkat. So aku rasa tak pelik kalau dia boleh pergi in the future. Dah ini macam cerita Avengers kan. Itu tu. Dah jadi tak jadi cerita seram. Ini cerita apa tu? Kan tak apa lah, di Persi Raya pergi lantak kan. Tapi pada aku kalau mati roh dia berjalan sampai tu mungkin teori barat lah kan. Teori barat. Cuma yang ni mungkin
kalau peringatan untuk aku sendiri, kalau Allah nak jentik aku supaya lepas berhati-hati, supaya nak tidur ambil wudu kan, baca doa, faham, mungkin faham. benda macam tu lah. Faham. Tapi pada aku benda ni jadi sangat menarik lah. Walaupun aku takut masa tu kan. Menarik benda jadi. Itu lah tu. Sebab janganlah ikut yang dia cerita. Kalau kita kreatif, jadikan skrip tu, boleh buat cerita tu. Lala rakyat Malaysia suka cerita seram ni. Nah, itu lah. Kan buat masukkan seram sikit. Lepas tu dia plot twist dia macam okey, benda ni macam tu kita boleh ketengahkan tu, buat short film kerjasama Santai Cing dengan Gigi Mas. Aku ni peluang aku nak sampaikan. Sebab pada aku susah nak percayakan orang apa yang kita lalu lah. Sebab kau bayangkan lah, macam aku reka kan benda ni. Tapi sebab aku pun tak pernah dengar. And aku rasa macam bapak plot twist gila. Dia macam something yang tak tercapai akal. Macam aku tak pernah terfikir benda tu. Sebab aku pun sendiri susah nak percaya apa aku nampak. Ini yang macam mana aku nak percaya ke orang. Faham. So pada aku just sampaikan pengalaman aku, supaya orang pun boleh dengar. Mungkin ada beberapa orang yang ada pengalaman macam aku. Kalau nak share boleh komen dekat bawah. Dan sebenarnya kalau cerita deja vu tadi kan, adakah dia berlaku dalam mimpi atau dalam sedar juga? Kalau pendapat kau? Pada pendapat aku dalam mimpi. Dan deja vu aku sendiri pun pernah melaluinya 2-3 kali. Ya, sebab aku pernah jadi masa sedar. Dan masa sangat singkat, dalam selang 5 second je. Kau betul-betul rare. Kau punya pengalaman. Sumpah aku cakap benda ni sampai bila dah jadi tu kan, aku harap benda ni jadi lagi. Tapi dah tak jadi. Okay, deja vu ni aku selit sikit Kau nak percaya percaya, tak nak percaya lantak kau kan. Yang kau nak kata aku palatau ke apa kan, lantak kau. So benda ni aku tengah main bola. Tengah main bola. Member aku sepak, goal kick, tak gol lah. Jadi keeper dia ambil bola. Boleh bayangkan bola dia nak sepak ke tempat aku lah, tempat lawan kan. Jadi aku ni dah penat lah. Aku cakap member aku punya berlari kan kat pintu gol, kau tak nak hantar kat aku kan. Celaka betul. So aku palingkan badan aku jalan. Dalam otak aku aku boleh nampak bola tu datang kat kepala aku. Dia macam sekejap je, betul-betul kena kan. Ulang-ulang maksudnya aku bola tu belum kena. Tapi kau dah bayangkan aku benda dah tu nampak kena. bola tu datang. Aku nampak bola tu pergi kat aku Padahal aku pandang sini. Maknanya bola tu dari belakang, tapi kau pandang depan, tapi kau nampak bola tu datang. Tu deja vu ke? Itu aku pelik. Tu apa benda? Contoh macam ni kan. Aku nampak macam ni aku tengah pandang jalan depan ni kan. Tu aku cakap, kejap lagi bola ni datang kepala aku aku boleh nampak dan aku cakap kejap benda tu. Tang, kena. Yang tu aku tanya tu deja vu ke apa. Sebab aku tertanya-tanya sampai sekarang. Dan aku harap benda tu jadi lagi, tapi dah tak dapat. Faham. Lain macam kau punya pengalaman ni. Aku macam aku pun first time juga dengar macam ni. Dia bukan tak pernah dengar. Kita selalu benda-benda macam tu kau boleh tengok macam Final Destination. Macam tu. Kita pernah tengok, kita tahu. Tapi sebab aku tak kata aku tak percaya kau, tapi disebabkan aku percaya kau lah, aku rasa macam benda tu real baik. Aku anggap benda tu real. Aku tak kata aku tak percaya. Cuma aku macam benda ni wujud dalam dunia realiti. Tapi masa tu aku tak kenal lagi apa Final Destination. Aku tak pernah tengok semua. Jadi macam aku ada lepas tu jadi kan cakap aku macam aku dah kena tu kan. Kenapa aku tak tangan aku ke belakang ni dia. Kalau aku buat masih gempak kan. Orang tanya aku buat macam mana. Mesti cakap Syuk macam mana kau buat Syuk. Aku cakap biasa-biasa. Tapi menyesal lah. Sebab macam just otak aku je kot. Rupanya betul-betul kena. Atau mungkin kebetulan pun boleh jadi juga. Kebetulan yang mungkin aku membayangkan bola tu datang ke kepala aku. Dan benda tu betul-betul jadi kan. Kadang boleh jadi juga. Betul-betul faham. So itulah cerita sikit pada aku punya side. So pada aku masing-masing mungkin ada pengalaman raya masing-masing. Mungkin korang juga ada pengalaman raya. Dia bila sebut raya ni aku tak tahu kan. Kita kait ke mesti hantu raya kan. Lantak kau hantu apa pun. Pada aku selamat hari raya pada korang yang mana tengah menonton tu kan. Sedang lemang minta maaf kalau penyampaian aku ni agak kurang ke apa, jadi kelakar kan. Yang mana benci aku tu aku minta maaf.
Dia orang benci kau kan? Ramai lah kan. Diorang suka habis. Apa pasal? Oh okay. Diorang jarang sikit dengan aku. Tapi aku peduli apa kan. Aku buat je lah. Orang kata haters make famous. Okay. Alright, so nak ucapkan terima kasih kepada kau sebab sudi lah nak berkongsi sekali. Bukan guest lah kali ni. Ini macam kita santai-santai. Betul. Kita and berborak. aku nak minta maaf juga kalau ada kekurangan dari side kita orang Santai Chill. Banyak juga kita orang belajar daripada pihak Gigi Mas. Dan kita orang sendiri pun minta maaf pada korang yang mana banyak terasa hati kat kita orang tu. Sebab terutamanya aku yang banyak bertanya. Tapi pada aku aku nak kena terangkan. Habis tu takkanlah aku duduk kat depan tu aku nak jadi kayu kan. Memang saya buat channel ni memang untuk saya diam. Tapi tak apa, kita kosong-kosong raya ni kita dapatkan semangat baru, azam baru. Dan harapnya tahun ni korang boleh support kita orang dari awal sampai habis. Okay, thank you yang mana support, terutamanya moderator lah. Aku tak pernah lagi thank you pada moderator aku. Kau kena ucapkan terima kasih moderator kau function baik. Moderator aku memang hebat-hebat. Thank you so much. InsyaAllah kalau ada satu masa kita akan berjumpa nanti. Baik. So aku ada apa-apa pesanan nak sampaikan? Tak ada apa-apa pesanan. Cumanya korang disebabkan ni bulan raya, so berhati-hatilah di jalan raya. Dan jangan suka sangat. Dan orang kata apa, beringat-ingat kan. And then satu lagi, kalau beraya rumah orang tu beragak-agak. Ni bukan pesanan seram tau. Ini aku nak bagi tahu. Kalau nak beraya rumah orang beragak-agak kan. Tengoklah jam pukul apa kan. Kau dah tengok dah pukul 11 kan. Agak-agak tuan rumah tu dah macam tengok dinding, tengok jam tu, faham sendirilah. Dia nak suruh kau balik tu. Member dah penat kan. Kau pula tak kerti-kerti nak balik kan. So tengok jam agak-agak. Kalau rasa tuan rumah tu macam dah tak relax, ataupun jam dah pukul 11, pukul 12 tu, beransur. Esok ada lagi so itu je lah pesanan daripada aku. Dan jangan lupa aku tengok kita orang juga podcast Gigi Mas edisi Raya, Sembang Kencang edisi Raya 2023. Aku dengan Syuk juga. So nantikanlah. Aku pun tak sure aku akan keluar bila, tapi nantikan je lah. Itu je lah. Okay, tengok mana yang keluar dulu kan. Mantap. Okay, so itu saja daripada kali ni. Kalau korang suka video ni, tekan like, share dan subscribe. Okay, jumpa anda di video akan datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye-bye. Dan salam laku bersejarah.